Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia-Nya masih lagi kita bersama-sama pada pagi ini untuk meneruskan program kita, program itu Perkembangan Sunnah untuk slot kuliah duha yang pertama kita pada hari yang terakhir ini. Dan insya-Allah pagi ini kita akan bersama dengan seorang yang individu yang sangat hebat, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Ashraf bin Muhammad Hashim. Saya perkenalkan sikitlah biodata diri dia. Beliau ini merupakan lulusan daripada ijazah sarjana muda daripada Universiti Islam Madinah dalam bidang syariah, dan master dalam fiqh dan usul University of Jordan. Kemudian PhD beliau di University of Birmingham, United Kingdom. Dan sekarang ini beliau bertugas sebagai CEO Isra Consultancy Sdn Bhd dan merupakan profesor dalam INSIF, iaitu satu universiti lah tentang kewangan finance. Jadi insya-Allah tajuk beliau pada pagi ini iaitu adalah memahami masalah umat Islam dalam kerangka ekonomi Malaysia. Jadi tanpa melihahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Profesor Doktor untuk meneruskan majlis. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang berbahagia Ustaz pengerusi majlis, dia tanya Ana tadi, Madinah juga ke? Madinah lah, tapi Ana balik tahun 91. Dia baru 2 tahun masa tu. Dah bagi salam ke tak tahu lagi? Tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jawatan Mufti yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama hadirin dan hadirat yang berbahagia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tajuk yang diberi pada saya adalah maslahah umat Islam dalam kerangka ekonomi Malaysia. Tajuk ni besar, kita ada sejam je ya? Jadi sebelum tu, Perlis ni kampung saya ya? Alhamdulillah. Mak saya di Titi Serong. Dia dengar saya nak balik Perlis, dia pun ikut sekali. Alhamdulillah. Jadi sempatlah kami ziarah beberapa rumah yang sakit-sakit, saudara mara yang sakit dan sebagainya. Lepas ni pun boleh ziarah lagi sebelum balik ke Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian, tajuk besar sebagaimana yang saya sebut tadi. Kita ada sejam sebelum kuliah duha yang kedua nanti. Saya nak bawa kita punya sejam ni supaya lebih fokus dan teratur. Ada empat yang ingin saya bincang dengan hadirin hadirat sekalian. Pertama sekali, akhirat dengan dunia. Nak set kita punya direction supaya betul. Kemudian takwa sebagai teras kejayaan. Kemudian kita pergi pada muamalat dalam kehidupan, dan seterusnya maslahah umat Islam dalam kerangka ekonomi Malaysia ini ya. Jadi itu insya-Allah kita akan cuba bincang dalam sejam ni lah. Dan kalau ada masa, saya berhenti awal sikit supaya kalau ada persoalan boleh kita cuba tanyalah, cuba berdialog insya-Allah. Tak kemas lagi. Dekat lagi. Okey, dia tak pandai hinjil lagi. Akhirat dengan dunia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang tiada bandingan kalau kita nak banding akhirat dengan dunia. Sebabnya dari segi, saya nak banding antara dari segi dua aspek saja. Satu dari segi masa, satu dari segi saiz. Dari segi masa, ya, kalau dunia ini sudah tentu, kalau kita kata kita sebagai individu
umur kita ini ada tarikh akhir dia. Kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa sudah tentu akan merasai kematian. Sehat mana kita pun, kalau ikut rekod dunia, orang yang paling panjang umur dia pun dalam 100 lebih saja, tak lebih daripada itu. Dan itulah sebenarnya kehidupan kita. Yang nombor 2 adalah alam ini sendiri satu hari akan musnah. Itu kita percaya daripada dalil-dalil daripada Al-Quran, dan juga para saintis sendiri dengan kajian mereka confirm bahawa dunia ini satu masa tidak boleh sustain, tidak boleh lagi berada sebagaimana kita berada pada hari ini, dan akan musnah. Jadi itu dunia yang kita diami hari ini. Tetapi akhirat, hadirin dan hadirat sekalian, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran mengatakan bahawa kehidupan kita di akhirat besok adalah khalidina fiha abada. Baiknya, buruknya kita bila kita di akhirat besok, kita akan kekal di sana selama-lamanya. Jadi kalau kita nak bandingkan antara dunia dengan akhirat ni, memang tiada bandingan. Orang selalu kata nak compare, nak banding orange dengan apple, tak boleh banding sebab dua buah yang berbeza. Tapi ini bukan banding orange dengan apple, nak banding satu yang ada tamat tempohnya dengan yang satu yang infinity, tidak ada tamat tempohnya, sampai bila-bila. Maka tidak ada perbandingan. Nak letak angka pun tidak ada angka yang sesuai, kerana satu ada pengakhiran dan satu lagi tidak ada pengakhiran. Itu yang pertama. Maka fokus kita hendaklah kepada yang khalidina fiha abada, yang selama-lamanya. Itu daripada segi masa, ya. Kemudian dari segi saiz pula, saya suka dengan sekejap, ya. Dari segi saiz, hadirin dan hadirat sekalian, kita tengok sedikit video ni dalam 2 minit. Sekejap, ya. Video ni dalam 2 minit nak menunjukkan besar mana bumi yang kita diami sekarang ni, besar mana bumi yang kita diami pada hari ini. Tuan-tuan tengoklah video ni dulu, dalam 209 saat saja, tak lama, ya. Habis dah. Itulah dunia yang kita diami hari ini. Dia punya ini dari segi kajian saintifik, ya. Maknanya bumi yang kita diami hari ini ni seolah-olah sebutir pasir di tengah padang pasir. Itulah ni bumi yang kita duduk diami hari ini, yang kita duduk berebut siang malam, duduk cari halal atau haram, semua kita nak sapu. Itu hanyalah sebutir pasir di tengah padang pasir. Subhanallah. Alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala arsy. Itulah tidak ada bandingannya, hadirin dan hadirat sekalian. Hanyalah sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir. Tidak ada apa-apa nilai. Kalau kita tengok padang pasir tu, ambil sebiji, itulah bumi yang kita diami hari ini, nak dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu Rasulullah menyatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling pandai, orang yang paling cerdik di antara kita, bukan yang ada ijazah berjela-jela, bukan yang ada harta banyak, bukan yang ada pangkat tinggi dan sebagainya, tetapi adalah al-kaisu, orang yang cerdik, orang yang berakal, adalah orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sesiapa yang mendekatkan diri dia kepada dan beramal kepada kehidupan selepas mati, kerana kehidupan itu adalah yang kekal abadi. Wal ajiz, tetapi orang yang lemah, manittaba'a nafsuhu hawaha, siapa yang mengikut nafsu, hawa nafsu dia,
tak kira halal haram, asal dapat kat dia, dia ambil, maka itu adalah orang yang lemah sebenarnya, kerana dia tak fikir panjang. Yang dia fikir hanyalah dunia ni, yang kalau kita tengok tadi, dunia ini hanyalah sebutir pasir di tengah padang pasir. Dan kalau tuan-tuan baca lagi, banyak hadis-hadis berkenaan dengan makhluk Allah yang paling besar apa dia? Makhluk Allah yang paling besar. Kalau kita tengok dunia tadi hanyalah satu sebiji pasir di tengah padang pasir. Banyak lagi bintang, banyak lagi galaksi yang membentuk padang pasir yang luas itu. Tetapi apakah makhluk Allah yang paling besar? Makhluk Allah yang paling besar adalah arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak dibandingkan semua padang pasir tadi tu, bukan bumi ni saja, tetapi padang pasir keseluruhannya nak dibandingkan dengan arash Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau nak dibagi perumpamaan hanyalah macam duit 5 kupang saja. Semua yang lain tu nak dibandingkan dengan arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syurga kita nanti, hadirin dan hadirat sekalian, adalah di bawah arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak mustahil kalau di akhirat esok Allah nak bagi setiap orang daripada kita ni nikmat dapat seorang satu dunia, seorang satu bumi. Nak heran apa? Bumi itu hanyalah sebiji pasir di tengah padang pasir. Kalau nak bagi seluruh manusia berapa bilion daripada zaman Nabi Allah Adam AS sampai kiamat, berapa trilion orang, hanyalah mungkin 3 lori pasir saja. Kalau nak bagi setiap daripada kita seorang satu bumi, tidak mustahil. Sebab tu Nabi SAW menyatakan orang yang paling cerdik dia pilih yang nu, bukan dunia ni. Sebab dunia ni sebenarnya tidak ada apa-apa nak dibandingkan dengan akhirat. Tetapi saya nak menyatakan di sini bahawa Islam itu adalah Islam, agama yang amat praktikal. Bila kita kata kita nak mendekatkan diri kita kepada akhirat, bukan bermakna kita macam agama lain. Bila kita macam agama lain ni, setengah agama kalau nak dekat dengan yang dia percayalah, nak dekat dengan pencipta dia, dia kena pakai kuning, dia kena pergi duduk tokong. Itu agama Buddha. Dia kena tinggal dunia ni, tak ada dah pakai selipar, pakai kuning, kahwin tidak apa tidak, pergi duduk di apa ni, tokong. Itu orang yang nak dekat diri dengan Tuhan dia. Kristian pun sama, nak dekat diri dengan Tuhan dia, jadi apa ni, pop, jadi berbagai kehidupan dia dah lain. Kahwinnya tak boleh gitu gini. Tetapi Islam boleh. Itulah agama yang tabi'i, agama yang praktikal. Islam tidak mendatang, syariat dalam agama kita ni tidak datang dan menghalang kemahuan kita, tetapi bagi syariah itu mengawal bagaimana kita nak cari harta misalnya. Sebab kita berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Bagaimana kita nak cari harta? Boleh, tak ada masalah, tak ada isu kita nak dekat diri dengan Allah kita kena jadi orang yang tidak berharta. Tidak. Kita boleh jadi orang yang kaya, boleh jadi milioner, boleh jadi bilioner, boleh jadi sekaya-kaya manusia, tetapi dengan syarat kekayaan kita itu kita dapati dengan cara yang halal. Malahan kalau lebih kaya kita, lebih kita berzakat, lebih kita berinfak dan sebagainya, tidak ada masalah. Agama kita bagi kita kahwin, tak macam setengah-setengah agama, kalau nak dekat dah tak boleh kahwin. Boleh, tapi ada kemahuan lelaki, ada kemahuan dengan perempuan dan sebaliknya. Tetapi ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya, kena dilakukan dengan akad perkahwinan. Jadi itulah agama dan syariah kita, amat cantik. Apa yang kita nak semua syariat layan, tetapi pastikan bahawa apa yang kita buat itu adalah mengikut syariah Allah Subhanahu wa taala. Cantik kan? Itulah maknanya dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tu, kita nak dunia kita pun yang terbaik, tetapi akhirat kita juga yang terbaik. Tetapi ada pantang larang dia.
Kalau kita nak dapat dunia ni sampai kita kena buat sesuatu yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak perlu berfikir sekali atau dua kali atau tiga kali. Dengan terus kita akan kata, terima kasih, saya tak akan melakukan ini kerana ini akan menjejaskan peluang saya di akhirat besok. Itulah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-kaisu, orang yang cerdik, orang yang kuat. Kerana dia meletakkan fokus dia itu amat jelas di hadapan dia, supaya dia mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok, dan dalam keadaan khalidina fiha abada itu dia akan senang selama-lamanya. Dan kita juga faham, kalau kita belajar bab akidah, kita juga faham bahawa syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak peringkat dia. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak peringkat dia. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan sebagainya. Tuan-tuan kalau ada masa balik tengok. Banyak hadis-hadis yang membincangkan mengenai darajat al-jannah, mengenai tingkat-tingkat syurga itu. Dan tingkat-tingkat syurga itu, kalau dalam satu hadis nak diringkaskan, seolah-olah kita lihat bintang di langit. Antara satu syurga dengan satu syurga yang lain itu seolah-olah bintang di langit, jauhnya dia punya antara satu darajah dengan satu darajah yang lain. Dan untuk mendapat syurga yang terbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita harap kita akan mendapat apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Dan ini saya melihat dari satu aspek adalah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Karena kalau tuan-tuan fikir, takwa ini boleh dinikmati oleh sesiapa sahaja. Itu adil Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam dunia ni ada yang pangkat besar, ada yang pangkat kecil, ada yang jadi bos, ada yang jadi kerani, ada yang bawa kereta, ada yang bawa lori, ada yang banyak duit, ada yang kurang duit, ada yang kahwin, ada yang tak kahwin, dan berbagai-bagai. Maknanya Tuhan bagi kehidupan kita di dunia ni. Tetapi untuk nak mencapai dan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dan untuk menjadi orang yang paling takwa ini, semua kita ada peluang. Tak kiralah kita ada ijazah, tak ada ijazah, kita mengaji tinggi, mengaji rendah, semua kita ini ada peluang untuk menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang Allah bagi kat kita di dunia ini hanyalah sebagai satu ujian sementara saja. Kalaulah tuan-tuan bayanglah, kalau tuan-tuan semua dalam masjid ni tiba-tiba dapat 100 juta semua orang. Tuan letak dalam tabung haji bagi 1.25%. Ramai orang marah kan, hibah sikit. Kita bukan nak cerita pasal tu hari ni, tapi kalau tuan-tuan ada 100 juta, tuan-tuan dapat 1.25%, maknanya 1.25 juta. Kalau bagi bulan, setiap orang dapat 100,000 sebulan. Kalau tuan-tuan duduk kerja, pergi kerja lagi dah esok. Ni ada dah 100,000 sebulan, tak pergi kerja dah esok. Tuan-tuan ada kedai, tutup kedai. Yang duduk kerja stesen minyak, tak pergi kerja dah. Semua orang tak ada lah. Duit ada ni, tapi nak pergi buah minyak, tak ada siapa nak buka kedai minyak. Sebab semua orang dah ada duit. Pergi nak beli beras, kedai beras tak buka. Sebab tokai beras pun dah ada duit. Bayangkan bagaimana kalau semua orang satu status, satu tahap, menyebabkan kehidupan kita dalam dunia ni tidak lengkap melengkapi, menyebabkan kehidupan kita dunia ni menjadi satu kesusahan. Sebab tu secara naturalnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini berbagai-bagai supaya kita lengkap melengkapi. Orang yang di atas, yang bos tu tak boleh nak bangga sangat. Sebab kalau dia bos seorang-seorang tak ada kani, tak ada
driver, tak ada apa, maka dia tak boleh menjalankan kehidupan dia, tak boleh menjalankan tugas dia. Jadi sebab tu kita dalam dunia ni Allah bagi berbagai-bagai supaya kita lengkap melengkapi. Tetapi apa yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah di akhirat besok. Dan di akhirat besok, untuk nak jadikan kita ini orang yang paling mulia di sisi Allah, maka semua ini tidak dikira, tetapi yang dikira adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita nak capai. Kita kaya ke, kita miskin ke, kita pangkat besar ke, kita pangkat kecil ke, semua ini hanyalah tugas yang perlu kita laksanakan, tetapi ketakwaan itulah yang nak kita capai supaya kita menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita hidup, maka peluang kita sama rata untuk menjadi orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takwa itu secara ringkas, hadirin hadirat sekalian, kita dah 3 hari di sini, saya rasa ramai juga dah yang mungkin sentuh sedikit sebanyak, saya tak perlu mengulas lanjut. Tetapi takwa itu adalah secara literalnya takut, tetapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu maksudnya kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Itulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, ikut syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada satu pun apa yang kita lakukan di dunia ini tidak lari daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tidur, ada hukumnya. Sama ada tidur itu wajib, tidur itu sunat, tidur itu harus atau haram atau makruh. Tuan-tuan pergi padang main, yang muda-muda ni pergi main bola, pergi main badminton, ada hukum dia. Tak boleh kata aku main badminton ni tak ada hukum. Mana boleh? Dia akan ada, sama ada wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Jadi kita pastikan apa juga yang kita lakukan, pakaian kita, macam mana kita nak memakai pakaian kita dan sebagainya, sama ada wajib ataupun sunat, ataupun sekurang-kurangnya adalah harus. Kita tidak cross limit, cross border, buat perkara yang makruh ataupun perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah takwa. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, kita dah nak puasa dah. Kalau tuan-tuan tengok ayat 183 surah Al-Baqarah yang menceritakan pasal puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kita puasa sebagaimana difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, semoga kita mencapai ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. 14 hari lagi kita dah nak puasa. Ambil peluang untuk nak jadikan puasa ini satu latihan kepada kita supaya kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam puasa kita tak makan, kita tak minum, daripada fajar sampai ke maghrib. Tuan-tuan tak makan, tak minum, sama ada di hadapan orang atau di belakang orang. Kita seorang-seorang pun kita tak makan dan tak minum. Itulah ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sifat orang yang bertakwa. Maknanya dia akan sentiasa mematuhi suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala ini, sama ada dia berseorangan ataupun dengan orang lain. Tak payah ada polis, tak payah ada SPRM, dia tak akan ambil rasuah, sama ada terang-terangan atau secara sembunyi, kerana yang menjaga dia adalah ketakwaan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok lagi ayat ini yang dimulai dengan 183 ini panjang, dia sampai 187. Semua itu adalah cerita mengenai puasa, bagaimana dia difardukan, bagaimana di tengah-tengah itu diceritakan pula kalau kita tak mampu puasa, apa kita nak buat, macam mana kita nak ganti puasa kita dan sebagainya. Dan sebelum Allah Subhanahu Wa Taala nak menukar topik kepada topik yang lain, yas'alunaka 'anil ahillah, itu topik lain, Allah tutup ayat yang puasa yang panjang yang Allah mulakan daripada 183 itu dengan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan kebatilan.
Allah tutup ayat takwa itu. Itulah tesnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan setakat kita tinggal makan dan minum, tetapi ketakwaan kita itu dijelmakan melalui hubungan kita sesama manusia. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam. Ya? Janganlah kamu makan harta di antara kamu secara kebatilan. Kita berniaga 1 kilo 1000 gram. Tiba-tiba kita nak untung lebih, 1 kilo kita adalah 900 gram. Tipu dalam timbangan. Kenapa kita buat? Mungkin orang tu pun tak perasan pun. Kurang 50 gram, kurang 100 gram. Bila 10 orang, kita dapat sekilo dah. Untung, kan? Orang tak perasan. Tapi kalau kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan lakukan. Itulah sebenarnya ketakwaan. Sebab tu Allah tutup ayat pasal puasa, pasal nak dapatkan ketakwaan dengan relate balik. Bukan saja tinggal makan, minum dan sebagainya, tetapi Allah nak bawa kita balik ke pada muamalat kita sesama manusia. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itulah sebenarnya yang nak menilai sama ada kita sebenar-benarnya bertakwa atau tidak. Ya? Sebab itu dalam satu hadis, sebagai nota di bawah tu, satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita selalu baca sab'atun yuzilluhumullah tahta zillihi yauma la zilla illa zilluh. Di akhirat besok, di padang mahsyar besok amat panas. Dan hanya 7 golongan sahaja yang akan diberi perlindungan di bawah perlindungan Allah, di bawah bayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di tempat teduh, tak panas macam orang lain. Ada 7 golongan. Antaranya adalah wa rajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang mempunyai peluang, ada perempuan cantik di depan dia, perempuan yang amat cantik di depan dia, ajak dia melakukan sesuatu yang keji, tetapi dia menolak dan menakkan inni akhafullah, aku takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan lihat di sini, ini adalah simbolik. Bukan sahaja bab zina, ini bab zina, tetapi bab apa saja pun, apabila peluang ada di hadapan kita dan kita menolak peluang itu kerana peluang yang haram itu, kerana kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sebenarnya orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita berjalan dengan jalan yang lurus. Kita tahu yang mana halal, yang mana haram. Yang halal, alhamdulillah, kita boleh ambil. Tetapi yang haram, kadang-kadang orang kata, ambil lah RM10 ni. Tak boleh, haram. Berdosa. Ambil lah RM1,000 ni. Nanti Zat nak pikir lu 5 minit. Tak boleh. Ambil lah RM1 juta ni. Terima kasih. Lepas tu kita cari pula berbagai-bagai alasan nak menghalalkan apa yang kita ambil. Jadi kalau orang yang bertakwa, dia tak payah fikir 2 minit, 3 minit, 2 hari, 3 hari. Kalau haram sikit atau banyak, kita akan tetap tolak. Itulah sebenarnya ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketakwaan kita adalah kita buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Ya. Jadi buat yang disuruh itu bukanlah dengan kita pergi sibuk shopping sampai kita tak semayang misalnya. Itu bukan orang yang bertakwa. Jadi takwa ni dia dua. Sama ada nak menolak benda yang haram dan juga melaksanakan benda yang wajib. Kita berniaga sampai kita kaya, kita tak menipu dan sebagainya, tapi kita tak bayar zakat. Itu juga bukan orang yang bertakwa. Jadi ringkasnya, ketakwaan ini adalah sesuatu yang amat penting kerana dia adalah satu sifat yang boleh menjaga tindak tanduk kita. Kita nak pakai baju, tutup aurat ke tak tutup aurat? Kita tanya ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berjual beli, sama ada jual beli kita ini patuh syariah atau tidak. Ketakwaan kita akan menjadikan panduan dalam hidup kita. Kita nak beli motor, nak beli kereta, kita nak ambil
pinjaman atau pembiayaan, kita nak terlibat dengan riba atau tidak? Tuan-tuan datang masjid ni banyak naik motor, naik kereta. Cuba fikir, kereta yang tuan-tuan naik tadi tu, loannya konvensional ke Islamik? Takaful atau insurans? Mungkin kita terlepas pandang. Ya, kalau terlepas pandang, masa nak renew nanti, kalau insurans tukar takaful. Kalau pinjaman kita, kalau yang ni dah susah nak ubah, nanti nak beli kereta baru, pastikan bahawa kereta itu adalah dia biayai dengan pembiayaan Islam, supaya kita tidak terlibat menerima atau membayar riba, kerana itu termasuk dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketakwaan itu amat penting, dan semoga kita semua bertakwa dan menjadi orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariah sudah tentu merangkumi semua aspek kehidupan kita, sebagaimana yang saya sebut tadilah. Tidak ada satu pun apa yang kita lakukan di dunia ini yang keluar daripada syariah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bercakap mengenai ekonomi dan transaksi, itu juga adalah berkaitan dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah untuk nak kategorikan supaya kita mudah faham. Yang penting syariah itu semua benda. Apa juga kita lakukan, daripada kita hidup, kita balik, sampailah kita meninggal dunia, apa juga yang kita lakukan di antara itu, semuanya adalah berkaitan dengan syariah. Ada hukum dan hakam yang perlu kita patuhi, yang perlu kita ikut, supaya sentiasa mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk fasa ketiga, iaitu kita lebih tumpukan kepada perkara yang berkaitan dengan muamalat. Hadirin hadirat sekalian, kita ada lebih kurang 24 minit, 23 minit lagi. Saya nak mengajak hadirin hadirat sekalian melihat hadis ini. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim rahimahullah. Saya tak payah baca, saya ambil jis saja, siapa yang faham Arab boleh baca dan terjemahlah. Cuma ceritanya begini, ya. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis menceritakan kelebihan jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menceritakan kelebihan iman, keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bangunlah seorang lelaki bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kalaulah saya ini, wahai Rasulullah, saya ini berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya terbunuh dalam jihad tersebut, maknanya saya mati syahid di dalam jihad tersebut, adakah segala kesalahan saya ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya pergi berjihad, saya mati syahid, maka adakah semua kesalahan saya ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, "Naam, ya. Segala kesalahan kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kamu masuk jihad itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh dedikasi, tidak lari daripada perjuangan dan sebagainya." Maknanya jawapan Rasulullah pada kali pertama, ya. Apa juga kesalahan kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mati syahid. Kemudian sebelum lelaki tadi beredar daripada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda kembali panggil dia. Apa yang kau tanya tadi dan apa yang aku jawab tadi? Maka diulanglah. Kalau aku mati di jalan Allah gini-gini, maka Rasulullah telah menjawab, ya. Ya, Rasulullah kata, ya, benar, illa ad-dain, melainkan hutang. Kerana Jibril baru turun ingatkan aku bahawa jawapan aku tadi tak lengkap. Semua yang dosa, kalau tak puasa, tak semayang, macam-macam dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mati syahid, melainkan hutang, iaitu muamalat kita sesama manusia. Kalau kita ada hutang, maka
itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita ni mati syahid. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita ni nak mati syahid mungkin jauhlah sikit, tidak ada peperangan dan sebagainya, tetapi kalaupun kita mati syahid, semulia-mulia kematian di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih lagi kalau kita ada hutang sesama manusia, maka itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang ini apa? Sebab itu kita ni, kalau bahasa Arab, bahasanya, sebab tu Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, kerana bahasa Arab ini amat indah dan amat kaya dengan istilah. Bahasa kita ni miskin daripada istilah. Bila kita baca hadis tadi dan diterjemahkan ad-dain itu sebagai hutang, apa yang datang dalam kepala kita? Hutang lah. Maknanya kalau ustaz pengerusi bagi kat saya RM100, saya hutang dengan dia RM100, maka saya kena bayarlah RM100 kat dia. Itulah hutang yang datang dalam kepala kita. Kalau ada hutang macam tu, kita wajib bayar kerana tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hutang itu hanyalah sebahagian. Itu yang dinamakan al-qard. Kalau dalam bahasa Arab bukan ad-dain, itu adalah al-qard. Hutang yang saya sebut contoh tadi itu adalah disebut dalam bahasa Arab qaf ra dad, al-qard. Itu hutang yang wajib kita bayar. Tetapi ad-dain yang disebut, yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, lebih besar konteksnya. Ia adalah sebenarnya obligasi keuangan. Apa juga yang wajib kita tunaikan dari segi keuangan, maka itulah ad-dain. Bukan setakat hutang 100 bayar 100, itu al-qard. Salah satu obligasi keuangan yang perlu kita tunaikan. Jadi apa obligasi keuangan kalau bukan setakat hutang saja? Gaji, upah. Kalau kita ni ada orang yang kerja dengan kita dan kita janji dengan dia bahawa setiap bulan gaji dia 500, cukup bulan kita tak bayar RM500, maka RM500 gaji yang wajib kita bayar kepada dia itu telah menjadi obligasi keuangan ke atas kita untuk nak kita bayar. Selagi kita tak bayar gaji dia, maka kita berhutang dengan dia. Itulah ad-dain yang Allah tidak akan ampunkan. Kita sewa rumah sebulan 700. Bila cukup bulan kita tak bayar sewa rumah kita, maka itu telah menjadi obligasi keuangan ke atas kita sebagai penyewa untuk nak melansaikan duit sewa rumah kita itu kepada tuan rumah. Selagi kita tak laksanakan, maka kita adalah menanggung obligasi keuangan ad-dain untuk kita bayar kepada tuan rumah. Akad pertukaran, kita beli barang, saya beli beg ni RM100. Selagi saya tak bayar RM100 kepada penjual, maka itu adalah hutang yang perlu saya tunaikan. Kadang-kadang kita beli bertangguh, saya bayar 3 kali lah, RM30, RM30, RM40. Okey, dia setuju, dalam syariat tak ada masalah. Tapi saya bayar 30, lepas tu saya tak bayar 70, maka RM70 itu sudah menjadi ad-dain ke atas saya, obligasi keuangan. Jadi macam-macam akad yang kita lakukan, dan akad itu menerbitkan obligasi keuangan kepada kedua-dua pihak. Selagi mana kedua-dua pihak ini tidak melaksanakan obligasi masing-masing, maka mereka bertanggungjawab, dan itulah ad-dain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ia boleh berlaku sebabkan kerosakan. Tuan-tuan dah pergi pasar, unduk-unduk kereta, tergang, kena kereta orang lain. Tak nampak, kena kereta orang lain yang parking di sebelah kereta kita. Dari segi syariah, tuan-tuan kena bayar kerugian dia. Tapi banyak orang, saya pernah lihat depan mata saya pun, dia tengok tuan kereta tu tak ada, tengok kiri, tengok kanan, alhamdulillah tuan dia tak ada. Bawa kereta kita balik rumah cepat-cepat. Sedangkan obligasi telah terhasil, bahawa kita yang salah ini wajib bayar ganti rugi. Jadi kalau tuan-tuan dalam keadaan itu, tuan-tuan kena tunggu tuan kereta tu datang, berunding dengan dia. Kalau tak boleh tunggu, duk beli ikan 2 jam pun tak habis-habis lagi,
Letak. Biasanya kita letak nombor telefon kita dekat wiper dia. Saya, maaflah saya dah terlanggar, dan tolong hubungi saya nombor sekian-sekian untuk kita bincang macam mana saya nak selesaikan obligasi keuangan saya, nak bayar ganti rugi dan sebagainya. Kita jangan lari. Sebab mujarrad, sebab apabila berlaku saja, maka obligasi keuangan telah terhasil. Dan itu adalah ad-dain yang perlu kita laksanakan. Kita rasuah dan sebagainya, penipuan, itu juga sebenarnya, kalau kita 1 kilo 900 gram tadi itu, sebenarnya 100 gram itu sudah menjadi ad-dain ke atas kita untuk kita bagi dekat dia balik. Sebab dia tak dapat, dia beli beras kilo, kita cuma bagi 900 gram. Maka wajib ke atas kita bagi kat dia 100 gram. Tapi kalau kita dah buat tu bertahun-tahun, dah tak ingat dah siapa dia yang adalah cara dia dari segi syariah tu. Tuan-tuan jumpa ustaz, bincang dengan dia macam mana, banyaklah saya buat salah ni, saya dah tak ingat dah siapa dia saya buat salah, macam mana saya nak selesaikan ad-dain saya ini. Maka itu boleh ada caranya dari segi syariah, dan boleh kita bincang kemudian. Bab pesaka, pesaka pun banyak menyebabkan kita ni nama, kadang-kadang nama aset tu nama kita, tapi kita tahu bahawa kita hanya memegang amanah. Duit-duit dalam tabung haji misalnya, kita dibagi status wasi, kita adalah pemegang amanah. Apabila kalaulah meninggal pemegang akaun, walaupun duit itu duit nama tu nama kita, ada 100,000 dalam tu, bukan duit tu duit kita. Kita hanya ambil duit tu dan bagikan mengikut faraid. Tetapi ramai orang nampak saja duit tu duit dia, tanah tu tanah dia, maka sebab dia ambil kat dia lah. Sebab kalau pergi mahkamah pun memang dia menang, tetapi dia tahu hakikat. Ini adalah obligasi keuangan. Selagi dia tak bagikan ikut yang sepatutnya, maka ad-dain itu tetap akan ada di atas bahu dia walaupun dia meninggal, mati syahid fi sabilillah. Satu lagi ramai orang adalah nafkah. Nafkah ni kita faham bahawa ayah wajib bagi nafkah dekat anak. Tapi kalau ayah tu meninggal dunia, tu ramai orang terlepas pandang. Selalunya mak lah yang akan bersusah payah. Mak, isterinya yang meninggalnya suami, ada anak-anak, yang mana kalau suami ada, maka dialah yang wajib bagi nafkah pada anak-anak dia. Tetapi kalau dia meninggal dunia, dalam konteks kita banyak isteri tu yang akan mengambil tanggungjawab. Sedangkan bukan begitu dari segi syaraknya. Dia ada turutannya, siapa yang jadi wali apabila ayah meninggal dunia. Saya nak bagi contoh, ya, nak bagi, dan inilah orang-orangnya. Kalau ayah meninggal dunia, ayah adalah pertama. Kalau ayah meninggal dunia, maka tanggungjawab menjaga anak-anak tadi adalah pergi pada datuk, bapa kepada bapa dan ke atas. Kalau tak mampu atau tidak ada, dia juga tak ada, dia pergi nombor 3, saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, anak saudara lelaki seibu sebapa. Ini ramai orang tak faham. Balik, cuba tengok balik, entah-entah kita ada tanggungjawab untuk bagi nafkah pada anak buah kita, sebab kita termasuk dalam salah seorang ni. Nombor 23, nombor 18, saya pun dah tak reti dah nak panggil apa. Anak lelaki kepada anak lelaki, datuk saudara sebapak ke bawah, nombor 20 tu apa benda kita nak panggil pak saudara, mak ngah pak ngah, tak tahu dah nak panggil apa. Tapi inilah dalam Islam. Sebab tu Islam itu amat menitik beratkan perkahwinan, kerana perkahwinan itu datang dengan perkahwinan itu tanggungjawab. Sebab tu tak boleh duduk saja suka-suka lelaki perempuan beranak macam tak ada ikatan perkahwinan. Kerana tanpa ikatan perkahwinan semua ini tidak akan datang. Jadi kalau ada tanggungjawab untuk kita bagi nafkah, kalau kita mampulah, nafkah ini mengikut kemampuan juga, ya. Kalau kita mampu dan kita abaikan, maka itu juga menjadi salah satu ad-dain yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok. Ada 10 minit lagi. Jadi itulah obligasi keuangan, hadirin dan hadirat sekalian. Apabila kita bermuamalah sesama manusia, maka pastikan segala obligasi keuangan kita lunaskan di dunia ini, kerana
mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu li akhihi mazlamah falyatahallahu al-yawm. Siapa ada utang, siapa ada kezaliman di dunia ini, maka selesaikan di dunia ini. Kerana di akhirat besok cara penyelesaiannya adalah yang mana di akhirat besok qabla alla yakun dinar wala dirham. Sebab di akhirat besok ringgit kita, sen kita, dolar kita dah tak pakai dah. Apa yang akan berlaku di akhirat besok kalau kita bawa ad-dain ini, kita tak selesaikan di dunia, kita bawa ke akhirat, maka apa yang berlaku adalah kebaikan kita itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang kita berhutang, dan kalau habis kebaikan kita, maka keburukan orang itu akan diambil dan diletakkan di atas bahu kita. Itulah dalam hadis yang ketiga ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bankrupt, orang yang muflis. Muflis dunia ni tak apa lagi, tak boleh bayar hutang, kena lelong rumah, kena lelong kereta. Tapi di akhirat besok, kalaulah kita ni banyak mana sangat pahala yang kita bawa, habis dibagi, dibedak-bedak pada orang yang banyak sangat kita ni ada ad-dain, bukan setakat pahala kita habis, ambil pula dosa orang kita tanggung lagi, wal iyazubillah. Maka sudah tentu inilah muflis yang semuflis-muflisnya. Maka kita minta kita jauh daripada menjadi orang yang muflis akhirat. Muflis dunia ini kadang-kadang berlaku sebab ijtihad kita dalam perniagaan dan sebagainya. Tetapi muflis akhirat ini, tuan-tuan, kita dah tak boleh kembali ke dunia ini nak tebus dan sebagainya. Jadi beringat, ad-dain ini adalah satu perkara yang amat besar yang perlu kita ambil perhatian, perlu bagi penekanan, supaya sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum kita tutup mata kita, maka kita selesaikan semua obligasi keuangan yang kita ada, seingat kita dan sebagainya, ini kita telah sentuh lah. Saya nak sentuh tadi, riba itu adalah salah satu yang satu-satunya dalam bab muamalat ni, ya Allah, dalam surah Baqarah 275-279 ni, Allah mengisytiharkan perang ke atas riba. Orang tak pergi semayang pun Allah tak isytihar perang, orang tak puasa pun Allah tak isytihar perang. Tetapi ayat 279 ini, sesiapa mengamalkan riba, Allah isytiharkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Jadi ambil berat. Sebab tu saya tanya tadi, kereta kita, rumah kita, pembiayaan kita bagaimana dan sebagainya, supaya yang tu bukan kita ambil riba, tapi kita bayar riba. Duit kita pun, duit kita dalam akaun konvensional, tuan-tuan, akhir bulan dapat bank bagi riba, kita ambil, itu juga kita ambil riba. Jadi pastikan, sebab sekarang kita ada pilihan, maka pastikan segala muamalat kita dilakukan melalui perbankan Islam dan juga takaful, insurans Islam dan sebagainya. Kerana riba ini adalah perkara yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berlaku dalam perbankan Islam hari ini bukanlah saya terlibat banyak, bukanlah sesuatu yang terbaik lagi. Kalau tanya saya banyak lagi benda yang tak puas hati, tetapi kita patut bermula dan kita baiki, sebab kita ada banyak kekangan, kita baiki sedikit demi sedikit, sampailah ke satu tahap yang kita berpuas hati. Tetapi bagi tuan-tuan sudah ada pilihan. Tak boleh lagi kata, tak apalah, nanti elok esok baru aku nak masuk. Tak. Sekarang ini tuan-tuan dah ada pilihan, maka gunalah pilihan itu untuk nak menyokong industri perbankan keuangan Islam ini supaya kita jadi besar. Bila kita jadi besar, banyak benda kita boleh aturkan, banyak peraturan-peraturan kita boleh mengikut acuan kita. Kalau tidak, kita sikit, maka sudah tentu kita akan tidak akan diambil kira. Dalam dunia ni, keuangan Islam ini hanyalah 1%, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada seluruh aset keuangan dunia ni, kita hanya 1%. Campur dah ni, campur dah Malaysia, Arab Saudi, Emirat, semualah campur. Iran, kita suka tak suka pun kita campur juga, nak tunjuk kita ni banyak. Cuma 1% dalam keuangan dunia.
Tuan-tuan bayangkan, kita ada 100 orang dalam satu mesyuarat, 99 orang kata kita setuju nak buat kenduri kita tarikh 1 hari bulan 10. Tiba-tiba seorang ni kata kita tak mau, saya nak buat 15 hari bulan 10 sebab 1 hari bulan 10 tu saya ada kerja. Tuan-tuan rasa yang 99 ni nak dengar tak yang seorang ni? Itulah ibaratnya kita dalam dunia lah ni. Kita rasa keuangan Islam ni dah berkembang, tetapi sebenarnya kita hanya 1%. 99% itu masih lagi adalah konvensional dalam dunia ni. Sebab itu suara kita ini, bila kita bersuara, dia punya dia nak ambil kira suara kita itu macam 100 orang tadilah. Kita seorang daripada 99 orang. Tapi kita perlu buat sampai kita jadi 2, 3, 4, 5. Sekarang ni Bank Dunia, IMF sudah mula mendengar. Tak macam mula-mula dulu. Alhamdulillah. Itu dari segi peringkat dunia. Begitu juga peringkat kita dalam Malaysia ini. Apabila kita ni nak sentuh balik tajuk kita lah. Bila kita berada dalam kerangka bahawa masyarakat kita masyarakat majmuk, ada macam mana struktur ekonomi kita ini dipegang oleh non-Muslim dan sebagainya. Suka atau tidak, itulah statistiknya. Dan inilah apa yang kita cuba lukis kembali supaya mencapai maksud firman Allah Subhanahu wa taala, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di kalangan kamu, ya. Inilah tapi ini dari segi makro, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang perlukan statistik, yang perlukan angka supaya benda ini dapat diputuskan. Peringkat kita sebagai individu, kita buat apa yang ada di depan kita, tetapi di peringkat negara ada lujnah-lujnah dia, ada badan-badan macam ASN. Tuan-tuan banyak berdebat pasal ASN, ASB, tetapi itulah salah satu cara, walaupun dia tak 100% lagi halal, tetapi ulama termasuk di Perlis ni menyatakan harus. Semua negeri dah lah ni. Dulu ada 2 negeri yang kata haram, sekarang ni semua kata harus, sebab ini adalah cara yang bertahap dari segi ijtihadnya untuk kita nak mengembangkan ekonomi kita secara orang-orang Islam ni. Sebab itu ASN ASB ni dia memegang Maybank misalnya. Dan dengan kita semua ni memegang ASN ASB dan ASN ASB ni memegang Maybank, dia mewajibkan Maybank itu satu hari akan seluruhnya Maybank itu menjadi Islamik. Tetapi kita tak boleh tukar dalam satu hari. Sekarang ni Maybank itu kalau di Malaysia ini dah 65% aset dia adalah aset yang Islamik. Daripada dulu hanya 20-30%. Itu adalah kerana tekanan daripada kita yang duk pegang RM10 ASN, RM20 ASN. Bila jadi banyak, itulah yang ditekankan. Dan saya yakin dalam masa 5 tahun, 10 tahun lagi, Maybank itu di Malaysia ini semuanya akan jadi Maybank Islamik. Dah tak ada. Itulah cara kita. Tetapi ijtihad itu dilakukan dalam peringkat negara apabila kita ada statistiknya dan sebagainya. Dan diwajibkan kepada ASN ASB itu untuk bukan harus itu harus begitu saja, tapi harus dengan tiap-tiap tahun dia kena laporkan kepada Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan progres dia daripada dulu berapa, bagaimana peningkatannya dan sebagainya. Jadi itulah usaha-usaha yang kita lakukan di peringkat nasional. Jadi inilah yang saya sebut tadi, di peringkat nasional perlukan ijtihad jama'i. Tuan-tuan yang tidak berada dalam situ, kita sebagai orang awam hormatlah ijtihad jama'i ini, kerana mereka bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka boleh guna berbagai dalil, maslahahnya, maqasid, berbagai-bagai lagi. Mereka lebih tahu kerana angka dan berbagai-bagai strategik punya data ada di depan mata, dan mereka berijtihad dan mereka bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kena menyokong, ya, ijtihad-ijtihad tersebut melalui badan-badan yang berautoriti. Dan pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan bertahap. Itulah yang kita lakukan di Malaysia ini. Dan ini adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kita tak boleh ubah sesuatu dalam sehari. Akan jadi bengong, ya.
sunnah Allah untuk melakukan perubahan secara bertahap. Pengharaman riba itu sendiri, walaupun riba itu sebagaimana saya sebut tadi adalah diisytiharkan akhirnya pada tahap keempat peperangan Allah dan Rasulnya, tetapi bagaimana dia diharamkan ada 4 peringkat bertahap. Mula-mula Allah bandingkan dulu riba dengan, Allah kata riba tu sedekah itu lebih baik pada riba. Kemudian Allah bandingkan dulu, tak haram lagi. Begitulah. Tuan-tuan tengok Al-Quran ada 4 tahap bagaimana riba itu diharamkan, bagaimana arak itu diharamkan. Jadi sunnah Allah Subhanahu Wa Taala adalah melakukan perubahan secara bertahap. Walaupun riba itu sudah haram, tetapi nak melaksanakan dalam kehidupan kita seharian dilakukan secara bertahap dan ada planning yang tertentu, ya. Dan akhir sekali, kita menghormati masyarakat majmuk. Dan Islam itu bukan kita, Islam itu menghormati, ada rights and obligation yang ada pada masyarakat non-Muslim yang kita patut hormati. Dan itulah apabila kita, saham kita ada thresholdnya. Saham yang 5% ada elemen tak patuh syariah. Kerana itulah thresholdnya yang menunjukkan kita ini menghormati. Misalnya restoran, kita tak boleh kata restoran kena semua restoran 100% halal, kerana makan, minum arak, makan babi itu adalah haram di sisi agama kita, tetapi tidak haram di sisi agama yang tidak Islam. Jadi kita sebagai orang Islam kena bagi ruang. Rasulullah sendiri pada zaman Saidina Umar sendiri, Saidina Umar meletakkan cukai ke atas arak untuk digunakan oleh non-Muslim. Tapi kita orang Islam tak boleh lah. Jadi itulah yang perlu kita ambil perhatian. Ada perkara-perkara yang kena ambil keputusan berdasarkan kepada masyarakat majmuk yang kita ada pada hari ini. Banyak misal-misalnya, tapi masa dah tak mengizinkan. Jadi saya berhenti di sinilah dulu, ya. Nak buka tadi soal jawab pun dah tak sempat. Alhamdulillah, apa yang baik itu adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu ada salah silap, tersalah terkasar bahasa itu sudah tentu daripada kelemahan diri saya sendiri. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bukanlah apabila saya yang bercakap di depan ni saya sempurna. Sudah tentu tidak. Itu adalah peringatan kepada diri saya sendiri. Dan kalau ada manfaatnya kepada hadirin dan hadirat sekalian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.